Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Okey, Alhamdulillah hari ini masih lagi dapat kita bertemu untuk PDPR Matematik tahun 1. Hari ini masih lagi kita belajar dalam tajuk operasi asas tambah mudah. Ingat lagi tak? Pembelajaran yang lepas kita telah belajar macam mana kita nak tambahkan nombor yang besar. Diberi nombor untuk kita tambah untuk cari jawapan yang di belakang. Okey ayah, di hari ini kita nak belajar benda yang baru yang mana tempat kosong yang pada mulanya dulu hari tu kita belajar tempat kosong yang perlu kita cari duduk di belakang. Tapi kali ni soalan minta tempat kosongnya duduk di tengah pula. Faham tak apa yang cikgu cuba cakap? Okey, tak apa. Kita tengok selepas ini. Okey, sebelum kita pergi ke topik hari ini, saya nak ulang kaji sedikitlah tentang bentuk lazim yang telah kita pelajari pelajaran yang lalu. Okey, ingat lagi tak bentuk lazim ni? Okey, untuk buat bentuk lazim ni mestilah ada ayat matematik. Ayat matematiknya contohnya saya bagi ayat matematik contohnya 24 tambah 13 sama dengan apakah jawapan yang kita nak cari. Jadi nombor ini besar, 24 tambah 13. Jadi tak cukup jari kan kita nak buat kan. So sekarang kita akan menggunakan bentuk lazim. Daripada ayat matematik ni kita tukar kepada bentuk lazim. Mula-mula kita masukkan nombor yang pertama dahulu, iaitu nombor yang di hadapan ni nombor apa? Nombor 24. Okey, macam mana kita nak masukkan nombor 24? Okey, boleh mula daripada nombor yang belakang. Sa di belakang. Bila di belakang, nombor 4. 4 ini duduk pada tempat sa. Kemudian masukkan 2 pada nilai tempat 10. Okey, dah masuk dah nilai pertama. Kemudian jangan lupa simbol tambah. Tulis tambah. Barulah kita masukkan nombor yang seterusnya, iaitu nombor 13. Okey, sama juga nak masukkan nombor yang seterusnya pun masuk dari belakang 3 1. Jadi kita dah boleh kira 4 tambah 3, cikgu guna jarilah Okey, 4 tambah 3. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi 4 tambah 3 jawapannya adalah 7. 2 tambah 1 senang saja, 2 tambah 1 3. Jadi kita dah dapat jawapan 37. Mudah saja kan? Ini ulang kaji sahaja. Sebab tu cikgu pergi secara sepintas lalu. Hari tu cikgu dah ajar dah. Kalau soalan minta jawapan di belakang, caranya boleh senang saja untuk selesaikan menggunakan bentuk lazim. Tapi kalau soalan minta jawapan di tengah pula, macam mana kita nak buat ni Okey, jadi jom kita nak tengok macam mana kita nak selesaikan masalah apabila tambah yang dicari itu, ruang kosong yang kita perlu isi jawapan tu berada di tengah, bukan di belakang macam yang hari tu kita belajar Okey, tak apa, tanpa buang masa, cikgu terus tunjukkan contoh ayat matematiknya. Okey, soalannya berbunyi begini. Saya bagi contoh 32 tambah apakah sama dengan 45. Okey, boleh tengok pada soalan ini. Okey, soalannya berbunyi, ayat matematiknya berbunyi 32 tambah petak kosong, jawapan yang kita perlu cari sama dengan 45. Berbeza kan daripada yang kita belajar hari tu. Okey, jawapan yang perlu kita cari sekarang, tempat kosong yang diletakkan ni adalah berada di tengah. Biasanya kita cari jawapan di belakang. Kali ni kita kena cari jawapan di tengah. Macam mana kita nak buat? Okey, jangan risau, tak susah pun Okey, caranya adalah dengan sama juga membuat bentuk lazim. Okey, jom kita buat dulu bentuk lazim. Jangan lupa tuliskan nilai tempat pu dan sa dalam bentuk lazim awak Okey, bentuk lazim mesti ada garis macam ni. Kemudian masukkan nilai pu dan sa. Okey, seterusnya kita masukkan nombor yang diminta dalam ayat matematik. Okey, mula-mula nombor yang pertama dia minta adalah nombor 32. Jadi kita tuliskan 32 ke dalam bentuk lazim. Okey, ingat tadi cikgu dah bagi tahu bila tambah ataupun tolak kita mula tulis dengan nombor yang paling belakang
Jadi saya nak masukkan nombor nilai 32 tu ke dalam nilai tempat rumah masing-masing. Saya mula dengan nilai tempat SAR, 2 di belakang, kemudian 3. Okey, lepas dah masuk nilai yang pertama, jangan lupa masukkan simbol. Tulis simbol. Okey, 32 dah masuk, kemudian simbol pun dah tulis. So sekarang kita tengok di sini petak kosong. Tambah petak kosong. Jadi dekat sini pun kita buatlah petak kosong. Okey, kita buat petak kosong di sini. Okey, sorry. Petak kosong. Okey. Kemudian sama dengan masukkan jawapan yang diberi iaitu 45, tulis 5. 4. Okey, siap dah bentuk lazim kita. 32. Okey, 32 tambah petak kosong sama dengan 45 di sini. Jadi macam mana kita nak cari jawapannya? Okey, sama juga untuk tambah dalam situasi yang begini, sama je juga, mestilah kita tambah bermula dengan nilai tempat yang di belakang iaitu nilai tempat SAR. Mula dengan nilai tempat SAR. Jadi saya warnakan ni SAR ni. Kita nak selesaikan dia. Okey. Kalau ni bentuk lazim yang macam ini, kita nak cari jawapan di tengah dia. Okey, senang je sebenarnya. 2 tambah berapa? Jawapan dia adalah 5. Okey, boleh guna jari. Mula-mula dia kata 2. 2 tambah berapa? Jadi 5. Jadi 2, 3, 4, 5. Berapa yang jari yang kita naik? 3. Jadi jawapannya di sini adalah 3. Tengok pula di belah nilai puluh, di sebelah nilai tempat puluh. 3 tambah berapa? Jawapannya adalah 4. 3 tambah apa? Jawapan dia 4. Okey, 3 tambah berapa akan jadi 4? 1, 2, 3, 4. Okey, jadi berapa? 1. 3 tambah 1, jawapannya adalah 4. Jadi jawapannya adalah 32 tambah 13 sama dengan 45. Okey, jom kita tengok contoh yang kedua supaya lebih kita fahami tentang tajuk untuk cari jawapan apabila ruang kosong yang perlu kita isi tu berada di tengah-tengah. Okey, saya bagi contoh soalan ayat matematiknya berbunyi begini. 45 tambah ruang kosong yang perlu kita isi, kemudian sama dengan 67. Okey, soalannya berbunyi 45 tambah ruang kosong yang perlu kita isi sama dengan 67. Jadi kita dah ada ayat matematik, jadi kita tukarkan ayat matematik ini ke dalam bentuk lazim. Okey, mula-mula bila kita dah siap dah bentuk lazim, kita dah buat dah garis macam ni, masukkan pu dan sa. Okey, kita boleh masukkan dah ayat matematik yang diberi. Okey, mula-mula masukkan nilai nombor yang pertama iaitu nombor 45. Okey, sekejap cikgu tukar warna lah. Lagi kamu keliru. Okey, warna, saya ambil warna kecil sikit. Okey. Jadi masukkan nombor 45 ke dalam bentuk lazim Kita masukkan ke dalam bentuk lazim. Jadi okay, saya macam biasa saya dah bagi tahu kalau kita buat bentuk lazim, kita mesti tulis daripada belakang. Sa di belakang, puluh di hadapan Jadi nombor yang di belakang adalah nombor 5. Jadi nombor itu dulu kita tulis, kemudian masukkan nilai tempat pu iaitu 4. Jadi 45 telah kita tulis. Sekarang kita kena tulis simbol tambah simbol tambah di sini. Kemudian selepas tambah dah tulis, okey. 45 kita dah tulis, simbol tambah kita dah tulis. Seterusnya kita masukkan petak kosong sebab kita tak ada nombor kat situ, kita tak tahu nilai berapa kat situ, jadi kita masukkan petak kosong di sini. Sebab kita perlu cari jawapan di situ kan. Okey, seterusnya sama dengan 67. Jawapan dia dah ada, so kita boleh tulis siap-siap 67. Tulis dari belakang dulu. Okey, macam tu Okey, jadi sekarang kita dah boleh cari jawapan yang di tengah-tengah ini yang di tengah-tengah ini. Jadi kita perlu selesaikan daripada bahagian mana dahulu? Pada bahagian sa, bahagian nilai tempat sa, macam yang saya warnakan ni Saya warnakan sebab supaya awak jelas lebih nampak Okey, sekarang
kita nak kira bahagian SAR, kita tengok. Okey, 5 tambah apa akan jadi 7. 5 tambah apa akan jadi 7. Ikut cikgu. 5 tambah apa akan jadi 7. Jadi macam mana kita nak kira? Boleh guna jari. Okey. 5 letak di kepala. 5. Kemudian tengok 5 tambah apa, jawapan dia 7 kan? 5, 6, 7. Okey. 5, 6, 7. Jadi berapa di jari kita? Ada 2. Jadi jawapannya di sini adalah 2. Boleh? Ini kaedah yang kedua. Kalau kaedah yang tadi dalam contoh 1, cikgu terus guna jari dua-dua nombor kan? Yang ini satu nombor di kepala, satu nombor di jari ya. Okey, kita tengok pula bahagian pu. 4 tambah berapa? Jawapannya 6. 4 tambah berapa? Jawapannya adalah 6. Jadi 4 di kepala, 4 tambah berapa? Jawapan dia 6 kan? 4 di kepala, 5, 6. Okey, 4, 5, 6. Kenapa 6 je kita kira? Sebab jawapan dia 6 kan? Jadi 6 je lah kiraan kita. Jadi 2 adalah jawapan dia. Jadi di sini 2 dah dapat jawapan. Jawapan yang berada dalam tempat kosong ini adalah 22. Okey? Okey, cikgu masih lagi menggunakan soalan ayat matematik yang sama, tetapi ada sedikit perbezaan tentang cara kita nak kira jawapan dia. Okey, boleh tengok. Sambung tengok Okey, ayat matematik masih sama, iaitu 45 tambah ruangan kosong jawapan yang perlu kita isi. Kemudian jawapan dah diberi, iaitu 67. Tapi jawapan yang perlu kita cari di tengah, bukan di belakang. So, kita dah buat bentuk lazim kat sini. Okey, kita dah buat bentuk lazim. So, sekarang kita masukkan nombor yang terdapat pada ayat matematik ke dalam bentuk lazim. Nombor yang pertama yang perlu kita masukkan adalah nombor 45 ini Okey, 45 kita nak masukkan ke dalam bentuk lazim. Ingat cikgu cakap sa di belakang, puluh di hadapan. Jadi sa di belakang, nilai tempat sa di belakang. Ni adalah belakang. Okey, jadi 5 pada tempat sa, 4 pada tempat puluh. Kemudian masukkan simbol tambah. Seterusnya masukkan petak kosong, sebab kat situ kita tak tahu lagi nilai dia berapa. Nilai itu yang perlu kita cari kan. Jadi kita buat petak kosong di sini. Kemudian masukkan jawapan yang dia dah bagi, 67. Tulis dari belakang 7, 6 dulu Okey, apa perbezaan daripada contoh cara kita kira tadi? Okey, saya warnakan dulu sekejap yang belakang. Sa, kita nak mula tambah dari belakang dulu. Sa dulu Okey, kalau tadi kita guna jari. Okey, kita guna jari yang mana 5 di kepala, 6, 7. Okey, sekarang kita tak nak guna jari, kita boleh juga kira menggunakan lidi. Macam mana kita nak guna lidi? Okey, 5 tambah berapa? Jawapannya adalah 7. 5 tambah berapa? Jawapannya adalah 7. Jadi dia dah beri 5. 5 tambah berapa? Jawapannya 7. Jadi kita buat 5, selepas 5, 6, 7. Ada berapa lidi kat situ? Ada 1, 2. Jadi jawapan di sini adalah 2. Faham tak? Okay, kita tengok pula pada nilai tempat puluh. 4 tambah berapa? Jawapannya adalah 6. 4 tambah berapa? Jawapannya 6. Okey, 4 di sini. Selepas 4 adalah nombor 5, 6. Okey, tengok ada berapa lidi di situ? 1, 2. Jadi jawapan kat sini adalah 2. Jadi kita dah dapat jawapan 45 tambah 22 sama dengan 67. Jawapan dia. Boleh? Okey, jom tengok contoh yang seterusnya. Okey, kita nak guna cara tambah menggunakan lidi Okey, ayat matematik cikgu telah tulis dalam ni 23 tambah apa yang perlu kita isi dalam ruang kosong ini sama dengan 56 23 tambah apa sama dengan 56. Jadi ayat matematik ini kita perlu masukkan ke dalam bentuk lazim. Okey, jadi saya nak masukkan ke dalam bentuk lazim. Kita tulis nilai dulu, pu dan sa. Mula-mula kita masukkan nombor yang pertama
3, 2. Masuk lagi belakang. Kemudian masukkan simbol tambah. Selepas masuk simbol tambah, selepas tambah tak ada nombor kan. Jadi kita masukkan petak kosong di situ. Masukkan petak kosong di sini Kemudian sama dengan ada jawapan dah dibagikan. Jadi kita tulis 56. 6, 5. So, sekarang kita dah boleh kira tambah nak cari jawapannya kan. Kita mula dengan bahagian sa. Di belakang ni sa ni. Okey, sa. Kita tengok pada tempat sa. 3 tambah apa jadi 6? 3 tambah berapa jadi 6? Jadi di sini kita nak guna kaedah lidi. Okey, yang mana? 3. Nombor 3 dia dah beri 3 letak di kepala. 3, 4, 5, 6. Kita kira sampai kita dapat jawapan yang di bawah tu 3, 4, 5, 6. Kenapa sampai 6 saja? Sebab jawapan di bawah ni adalah 6 Okey, kemudian kita kira ada berapa lidi yang dah kita tulis tadi? 1, 2, 3. Jadi jawapan di sini adalah 3. Mudah saja kan? Okey, sekarang kita tengok pula pada bahagian nilai tempat pu. Pada tempat pu, 2 tambah berapa? Jawapannya adalah 5. 2 tambah berapa? Jawapannya adalah 5. Jadi 2 di kepala. 2, 3, 4, 5. Okey, kita kira ada berapa lidi? 1, 2, 3. Jadi jawapan di sini 3. Betul tak 2 tambah 3, 5? 2, 3, 4, 5. Betul tak kan? So, boleh guna dua kaedah ini. Sama ada awak nak guna jari ataupun lidi Jadi kita boleh tulis dah jawapan kat sini. 23 tambah 33 sama dengan 56. Okey murid-murid, jom sekarang kita tengok pula latihan dalam buku aktiviti Matematik Jilid 1 muka surat 81 Muka surat 81. Tadi kita dah belajar. Jadi jom sekarang kita aplikasikan apa yang kita telah belajar tadi. Okey, kita buat latihan untuk mengukuhkan lagi kefahaman kita dalam tajuk hari ini Okey, muka surat 81 ni ada soalan. Okey, soalan dia berbunyi, bantu manja cari tabungnya, kira, warnakan laluan ikut jawapan. Okey, ini adalah manja ni dia nak cari tabung dia ni. Tabung dia di bawah ni Okey, kita perlu warna jawapan. Jawapan ni nak dapat di mana? Dapat daripada hasil kita tambah daripada huruf A sampai huruf J ni Okey, huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Okey, tak apa. Cikgu akan besarkan soalan di atas ni dahulu supaya awak lebih jelas nampak. Okey, jom kita tengok soalan huruf A. Okey, huruf A sampai huruf E ni senang saja macam yang kita dah belajar hari tu dalam hari tu lah sebelum cuti kan. So, cikgu tunjuk satu contoh sahaja untuk huruf A sampai E ni Okey, tengok huruf A. Okey. Dia dah buatkan dalam bentuk lazim. Kita cuma perlu kira sahaja. Kalau awak tak nak buat garisan nilai pu dan sa pun tak apa. Tapi saya suka kalau kamu buat garisan pu dan sa ni. Jadi saya nak buat garisan pu dan sa. Okey. Saya nak bahagikan. Pu dan sa Lepas kita dah buat garisan, kita tulis pu, sa. So, sekarang kita nak tambah. Kita tambah daripada bahagian sa dahulu, iaitu di bahagian belakang dahulu. Kita tengok pada bahagian sa, 1 tambah 3. Jadi, kita tambah 1 tambah 3. 1 tambah 3. 1, 2, 3, 4. Jadi, jawapannya adalah 4. Okey. Tengok pula pada bahagian pu. Okey, 1 tambah, tak ada apa nombor di sini. Jadi, terus kita tarik nombor 1 tu turun ke bawah. 1. Dah dapat jawapan 14. Okey, huruf B sehingga huruf E awak boleh buat sendiri senang saja kan. Okey, jangan lupa selepas dah siap tulis jawapan, warnakan di bawah nanti cikgu tak tunjuklah dalam ni warnakan jawapan yang betul di bawah nanti. Okey, so sekarang cikgu nak terus kepada soalan soalan huruf F. Soalan huruf F.
kita tengok bentuk lazim yang dia dah buat 62 tambah apa jawapan di sini, dan hasil tambah ini adalah 74. Jadi macam cikgu cakap tadilah, cikgu suka kalau kamu buat bahagi nilai tempat pu dan sa supaya kamu tak tersalah tambah. Lepas dah bahagi, tulis pu sa. Okey, kemudian kita nak tambah dah. Okey, bila kita nak tambah daripada belakang. Okey, tengok dulu pada nilai tempat sa. Okey, tak apa, cikgu warnakan bahagian nilai tempat sa supaya lebih jelas. Okey, saya warnakan nilai tempat sa dengan warna kuning. Jadi kita nak tambah bahagian belakang ni dulu. So, tengok pada nilai tempat sa ada nombor 2 tambah apa, jawapannya adalah 4. 2 tambah apa, jawapannya adalah 4. Okey, untuk soalan F cikgu nak guna jari dulu 2 tambah apa, jawapan dia 4. 2 di kepala, tambah berapa, jawapan dia 4. 2, 3, 4. Okey, 2, 3, 4. Jadi berapa jari yang kita guna? 2. Jadi jawapan di sini adalah 2. Okey, boleh? Tengok pula pada bahagian pu. Okey, kita nak tambah 6 tambah apa, jawapannya kat bawah ni akan jadi 7. Jadi 6 di kepala, lepas 6, 7. Jadi 1 sahaja. Sini 1. Boleh? Kita tengok pula soalan yang seterusnya, huruf G. Soalan huruf G ni dia terbalik pula. Tempat kosongnya di atas, tapi kaedahnya sama sahaja. Okay, kita tengok macam biasa, saya nak buat garis membahagi pu dan sa kamu. Kemudian kita tulis pu, sa. Okay, kita tengok bahagian belakang dahulu, bahagian sa dahulu untuk kita tambah. Ni Okay, apa tambah apa? Apa tambah 8 akan jadi jawapan 9. Sama macam tadi, 8 di kepala tambah berapa akan jadi 9. 8 di kepala, 9, 1. Okey, kita tengok pula yang seterusnya. Apa tambah 2 akan jadi 7. Jadi 2 di kepala, selepas 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi berapa jari yang kita naik? 5. Jadi jawapan kat sini adalah 5. Baiklah, jom kita tengok soalan yang seterusnya iaitu huruf H. Okey, pada huruf H sama juga macam huruf G tadi. Dia dah bagi tempat kosong di atas. Okey, tempat kosong di atas. Jom kita tengok macam mana. Mula-mula bahagikan nilai tempat dahulu pu dan sa. Kemudian barulah kita tambah. Tambah pada bahagian mana dulu? Bahagian sa di belakang dulu kita tambah. Tambah ke tolak ke nanti mesti kita tambah bermula daripada belakang. Okey. Pada bahagian sa kita tengok berapa tambah 7 akan dapat jawapan 8. Jadi 7 di kepala, kemudian jawapan dia nak 8 kan? 7, 8. Satu saja. Okey, ataupun kalau tak nak guna jari, tadi cikgu dah bagi tahu kamu kita boleh menggunakan lidi. Macam mana? Okey, 7 di kepala, kemudian kita kira sampai dapat jawapan 7, 8. Jadi ada berapa lidi kat sini? 1 saja kan? Jadi jawapannya sini 1. Okey, sekarang kita tengok pula pada bahagian pu. Bahagian pu, apakah jawapan di sini? Tambah 1 akan dapat hasilnya 4. Apa tambah 1 akan dapat jawapan 4. Yang ini kita nak guna kaedah lidi. Jadi 1, 2, 3, 4. Okey, kita kira sampai 4 je lah sebab jawapan yang diberi di bawah tu adalah 4. Jadi kita boleh kira dah lidi yang terdapat di situ. 1, 2, 3. Jawapan di sini 3. Boleh? Okey, tengok pula kepada huruf I. Okey, kita bahagi, kita buat pu, sa. Okey, kemudian kita tambah bermula daripada nilai tempat sa yang belah belakang. Okey, pada bahagian sa kita tengok 4 tambah apa? Jawapannya adalah 8. Jadi cikgu nak guna kaedah lidi. Lidi 4 tambah berapa? Jawapan 8. 4 di kepala, selepas 4, 5, 6, 7, 8. Jadi berapa lidi yang cikgu telah lukis? 1, 2, 3, 4. So jawapan di sini adalah 4. Kita boleh kira pula.
pada bahagian pu. Okey, pada bahagian pu ada nombor 3. Tambah berapa? Jawapan dia adalah 8. Boleh kita guna lidi 3 di kepala. Kita cari sampai dapat kiraan 8. 3 di kepala, lepas 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dah ada lidi, jom kita kira berapa lidi. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawapan di sini adalah 5. Okey, siap dah huruf I. Huruf J, cikgu nak kamu cuba buat sendiri ya.